Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang kepada semua penonton, rakan-rakan daripada PGN, Badan Gabungan Negeri, daripada kampus PKPM, daripada kawan-kawan di Ahli Jawatan Kuasa Pusat dan semua yang hadir kepada jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Nordia Nawati Irwani Abdullah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kita punya webinar ataupun perkongsian pada tajuk sumbangan wanita dalam ekonomi dan kewangan syariah, sebelum itu saya akan ceritakan sedikit mengenai Minggu Tokoh Wanita yang kita sudah jalankan, sudah ke siri 4, yang ini adalah siri yang kelima. Okay, jadi Minggu Tokoh Wanita ini adalah anjuran Majlis Hewi Kebangsaan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam PKPM sempena sambutan 6 dekad PKPM. Okay, jadi Minggu Tokoh Wanita ini diadakan setiap minggu sebanyak 6 siri, iaitu 6 episod lah. Okay, tujuannya adalah untuk menampilkan dan mengangkat tokoh-tokoh wanita yang disegani dalam menyumbangkan jasa dan hikmat sepanjang berada dalam lapangan dakwah. Okey, jadi seterusnya sebelum kita mulakan, saya akan perkenalkanlah kita punya jemputan pada hari ini, iaitu Profesor Nordia Nawati Irwani Abdullah yang merupakan Profesor Madya dalam bidang perundangan dan syariah di Jabatan Kewangan Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, beliau juga merupakan ahli lembaga penasihat syariah MMedLife Takaful Berhad, Ahli Islamic Bank Malaysia dan penilai serta jurulatih AIF. Okay, pada tahun 2008 hingga 2017, beliau adalah pengerusi lembaga penasihat syariah Standard Chartered Study Bank Malaysia. Beliau juga merupakan fellow penyelidik di International Sharia Research Academy in Islamic Finance yang memfokuskan dalam pendidikan takaful. Beliau juga merupakan perunding syariah untuk Arsa Syariah Advisory Services Sdn Bhd dan FTAS Syariah Advisory Services Sdn Bhd. Beliau pernah berkhidmat dalam Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam dan Institut Perbankan dan Kewangan Islam UIA sebagai ahli lembaga pengarah sejak penubuhannya, dan beliau kini menjadi ahli Majlis Antarabangsa Penyelidik Kewangan Islam. Okay, Dr. Irwani juga memiliki LLB dalam bidang syariah dan Master of Comparative Law dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran pada peringkat PhD dalam bidang perbankan dan kewangan Islam di Loughborough University Markfield Institute of Higher Education, United Kingdom. Okay, beliau juga memiliki pengalaman luas dalam mengajar kursus bagi pelajar postgraduate and undergraduate student, khususnya dalam qawaid fiqhiyah untuk perbankan dan kewangan, aspek undang-undang perbankan dan kewangan Islam, prinsip dan amalan takaful khusus undang-undang komersial dan undang-undang perniagaan. Okay, beliau juga telah menghasilkan banyak artikel jurnal, makalah persidangan dan buku. Beliau juga telah menjadi supervisor beberapa tesis PhD dan master dissertation, dan beliau juga committed dalam membuat training di dalam bidang yang berkaitan dengan masalah hukum dan syariah dalam produk kewangan Islam, tata kelola syariah, kerangka peraturan kewangan Islam dan takaful. Selain itu, beliau juga terlibat secara langsung dalam jawatan kuasa kerja hukum untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan bersama-sama dengan Persatuan Bank Islam Malaysia sehubungan dengan reformasi undang-undang. Okay. Dr. Wani disenarkan sebagai antara 50 wanita paling berpengaruh dalam perniagaan dan kewangan Islam pada tahun 2017 dan 2018 oleh Laporan Khas Kajian Kewangan dalam Kewangan Islam, memandangkan pelibatan dan sumbangannya dalam pendidikan dan perundangan kewangan Islam. Pada tahun 2019, dia dianugerahkan sebagai 50 wanita yang paling berpengaruh dalam kewangan Islam dan berada di kedudukan 34 baru ini pada tahun 2020 oleh Cambridge International Financial Advisory. So bukan kaleng-kaleng lah kita punya jemputan kita pada hari ini yang sangat
pengetahuan luas dan sangat pakar dalam topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu sumbangan wanita dalam ekonomi dan kewangan syariah. Okey, sebelum kita mulakan kita punya mendengar perkongsian daripada Dr. Nurdiawati, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, iaitu Karina Suha binti Nazir Saifuddin sebagai moderator anda pada hari ini, dan timbalan pengurusi Heavy 2 PKPM Pusat, insyaAllah. Okay, jadi kita akan masuklah kepada pembincangan topik kita pada hari ini, iaitu tentang sumbangan wanita dalam ekonomi dan kewangan syariah. Okey. Kita boleh lihat peranan wanita dalam pembangunan ekonomi pada masa sekarang ini adalah sangat penting. Dan ada data yang menunjukkan penduduk wanita pada zaman sekarang adalah mencecah separuh daripada penduduk di Malaysia. Jadi wanita itu adalah berperanan menjadi penyumbang kepada ekonomi dan kewangan syariah. Okay, jadi berdasarkan kepakaran Dr. Nurdiawati dalam bidang syariah, okay, boleh tak Doktor ceritakan sedikit tentang sejarah sistem ekonomi dan kewangan syariah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Cik Moderator. Ini telah memperkenalkan saya tadi. Satu lagi tertinggal. Biografi tu bila panjang dia baca semua biografi itu. Pendek sudah lah kan. Untuk pengetahuan adik-adik dan para audiens sekalian, saya juga adalah daripada madrasah PKPM juga ya, 2 tahun lepas. Yang mana merupakan timbalan pengurusi Helwi UIA campus tahun 99 ke 98-99, dan juga ahli majlis tarbiyah PKPM Pusat. Yang tu lupa cakap tu. Okey. Seperti yang Cik Nasuha memulakan dalam mukadimah tadi, yang mana wanita merupakan sebahagian populasi terbesar dunia, dan in fact perempuan ini dia merangkumi lebih daripada separuh daripada populasi dunia, dan dalam masa yang sama juga perempuan jugalah yang melahirkan separuh lagi populasi dunia. And wanita occupy half of the society and also give birth to the other half of the society. To show how impactful woman is. Dalam bidang kewangan dan ekonomi Islam, mungkin Nasuha boleh mulakan dengan slide kedua. Saya sediakan slide lah sebab kita ni kan webinar secara maya kan. Kalau jual lain nanti boring pula. Sempatlah siapkan slide ni. Okay. Saya tak seberapanya. Jadi harian isi slide ni mungkin dalam bahasa Inggeris lah, tapi tak apalah kan. Okey. Boleh? Okey. Page kedua Okey. Ini ada landscape sistem ekonomi Islam. Saja untuk capture where we are now lah. Sebab sistem ekonomi Islam ni memang luas. Sistem kewangan Islam apa pun sahaja melibatkan kegiatan komersial, yang ini merupakan sebahagian daripada landscape sistem ekonomi Islam secara keseluruhannya. Dan di bawahnya ada 2 sektor utama, iaitu sektor yang berbentuk komersial, yang juga consist of
business, perniagaan, perkhidmatan kewangan, financial services, and other services as well. In addition to commercial sectors, di sana juga ada sektor sosial, ijtimai, sektor sosial yang di sinilah adanya konsep yang kita kenal sebagai zakat, sedekah, baitul mal, infak. Pun begitu, walaupun sektor sosial ini banyak didominasi oleh agensi-agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan, sistem kewangan Islam ataupun institusi kewangan Islam juga sekarang ni kebanyakan pada sistem kewangan Islam ataupun institusi kewangan Islam memang ke arah kepada aktiviti bersifat social base, social intermediation. Jadi aktiviti berasaskan baitul mal, wakaf, crowdfunding, semua itu memang antara target lah para target institusi kewangan yang kita ada sekarang kan. Dan penglibatan wanita dalam sistem kewangan Islam ini memang amat luas kan. Dalam sektor perniagaan contohnya, kita nampak dalam beberapa negeri memang wanita mendominasi sistem perniagaan. Contohnya di negeri seperti negeri Kelantan kan. Kalau adik-adik semua pernah pergi ke negeri Kelantan kan, kebanyakan yang terlibat dalam perniagaan adalah wanita. Begitu juga dalam kegiatan mikro, kegiatan kewangan yang bersifat mikro atau microcredit. Okay. Yang menjuarai sistem microcredit di Malaysia adalah, mungkin ada pernah dengar Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM. Amanah Ikhtiar Malaysia, di mana peserta-peserta AIM ini memang majoriti. Sebelum cakap majoriti ataupun almost all adalah wanita. Dan mereka meminjam secara kredit daripada AIM untuk menjalani pelbagai perniagaan ataupun buat modal berniaga, apa-apa je lah. Dan cara pembayaran dibuat melalui kumpulan. Kumpulan. Maksudnya katakanlah minggu ni turn Ani. Tapi Ani tak dapat nak bayar. Dalam grup tu ada Ani, ada Mimi, ada Siti. Jadi semua dalam kumpulan itu akan berkongsi lah, top up lah masing-masing untuk kena bayar bagi pihak Ani tadi. Itu sistem yang guna pakai lah. Sebab itulah, sebab wanita ni dia macam suka buat kerja sama-sama. Pasal tak? Kita kan kalau buat apa-apa suka sama-sama. Main kutu pun sama-sama kan. Nak pinjam duit pun sama-sama. Sama-sama tolong menolong. Macam kurang berkira lah orang perempuan ni kan. Dan orang perempuan dapat macam kurang sikit politicking sama sendiri. Dia lebih mudah dekat ke arah satu sama lain. Jadi itulah menyebabkan kenapa sistem komersial ini, especially sistem ekonomi ini, banyak juga didominasikan oleh pihak ataupun kaum wanita. Okay. Sekarang saya nak zoom in detail towards sistem kewangan. Sistem kewangan Islam di Malaysia. Next. Sistem kewangan Malaysia sebagai perkenalan lah pada sistem kewangan Malaysia sebagaimana yang Cik Moderator tadi datangnya soalan tadi. Ini di peringkat industri lah. Tadi yang first tadi peranan wanita on the ground dalam memakmurkan ekonomi negara. Dalam peringkat industri kewangan Islam, kewangan Islam, kita semua tahu bahawa institusi kewangan Islam pertama yang tersusun, sistem kewangan, institusi kewangan Islam yang pertama yang secara tersusun adalah tabung haji pada tahun 63. Manakala Bank Komersial Islam yang pertama ditubuhkan pada tahun 1983, diikuti oleh penglibatan bank-bank komersial lain yang menawarkan perkhidmatan perbankan tanpa faedah melalui Islamic Windows, counter untuk perkhidmatan Islam lah. Dan untuk menentukan bahawa operasi perbankan Islam ini berjalan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, undang-undang telah mensyaratkan untuk bank-bank ini melantik penasihat syariah untuk memastikan produk-produk
perkhidmatan, kelancaran operasi bertepatan dengan prinsip-prinsip syariah. Bila semakin ramai atau semakin banyak institusi kewangan Islam ni tumbuh macam cendawan kan, selepas tahun 93 tu memang macam cendawan kan, macam almost all commercial banks memang offer Islamic banking business through Windows. Jadi mereka ada ramailah transaksi syariah. Bila transaksi syariah ini ada pelbagai, mereka akan ada pelbagai pendapat syariah. Ada pendapat pelbagai. Biasalah ulama-ulama ni dia memang suka berbeza pendapat kan. Biasa itu lumrah ulama-ulama ni. Ya, ada boleh ikhtilaf kan. Jadi pada tahun 97, Majlis Penasihat Syariah yang merupakan badan tertinggi dalam kepenasihatan syariah telah ditubuhkan di peringkat bank negara yang menjadi pusat kepenasihatan syariah yang akan menyelaraskan syariah rulings ataupun keputusan-keputusan syariah. Jadi apa-apa mana-mana keputusan yang dibuat oleh penasihat syariah di peringkat bank-bank yang kecil-kecil ni tak boleh lain daripada keputusan ataupun pandangan Majlis Penasihat Syariah di bank negara. Okay, next. Setakat hari ini, inilah kita ada setakat hari ini institusi kewangan di Malaysia. Dan setiap daripada institusi kewangan ini, mereka mesti melantik sekurang-kurangnya 5 orang penasihat syariah. Daripada 5 orang ni, majoriti perlu di kalangan mereka yang mempunyai latar belakang syariah, fiqh usul syariah. Yang lain boleh daripada berbagai background lah, background law ke, ekonomi ke, perakaunan ke dan sebagainya. Okay, so next slide lebih jelas lah. Tengok next slide. Ini landscape, betul ejaan tu, landscape sistem kewangan Islam di Malaysia. Secara umumnya di Malaysia ni kita ada empat regulators pembuat dasar dalam bidang kewangan Islam. 4 pembuat dasar utama, 4 main regulators in finance, dan pembuat dasar di Malaysia ini merupakan memang terkenal satu dunia sebagai pembuat dasar yang paling strict dalam dunia. These regulators are the strictest regulators in the world. Bank Negara, Securities Commission, Suruhanjaya Security, Bursa Malaysia and LOFSA, Labuan Financial Center, Labuan Financial Services Authority. So these 4 regulators ni memang yang paling strict lah dekat Malaysia ni dan dekat dunia, the whole world. Regulator yang rasanya semua orang kenal iaitu Bank Negara Malaysia, yang mana mengawal sedia bank-bank dan institusi kewangan tertentu. Contohnya di bawah Bank Negara Malaysia ni ada 16 perbankan Islam, ada 1 perbankan antarabangsa, bank antarabangsa, ada 7 bank konvensional yang membuka 7 kaunter Islam, dan takaful pula ada 15 takaful dan 4 retakaful, dan ada 6 institusi pembangunan development institutions, contohnya macam BSN, Bank Rakyat itu memang termasuk dalam bawah development institutions. Di peringkat untuk secondary market, macam contohnya pengeluaran bonds itu ada regulator lain pula, iaitu Securities Commission kan, yang mengawal setia aktiviti-aktiviti yang melibatkan funds lah kan, funds untuk melabur dan sebagainya. Bursa juga adalah pembuat dasar yang mengawal selia platform pelaburan, platform pelaburan. Dan LOFSA ni adalah offshore, offshore transactions. Dan semua ini ada sokongan tertentulah terhadap sistem kewangan Islam Malaysia ini memang agak komprehensif. Kita tengok kat sini juga disokong oleh intermediaries lain, contohnya tabung haji, Cagar Mas,
Microcredit Guarantee Corporation, PIDM. Okay, and talent development. Maksudnya Malaysia ni dia bukan setakat buat bank, bukan setakat buat sistem, bukan setakat buat undang-undang je, tapi mereka menyediakan satu cara untuk mengisi tempat sebagai sebagai sistem sokongan kepada industri ini. Maksudnya kena ada proper training, talent development succession planning untuk mengganti orang-orang lama lah dalam bidang industri ini. Okay, next. Maksudnya kita boleh nampak sistem kewangan Islam kat Malaysia ni memang amat komprehensif lah, ada semua kan. Berbanding negara lain mungkin ada bank je, tapi platform lain mungkin tak ada, platform pelaburan mungkin agak terbatas. Kaunter kaunter pelaburan Islam pun agak terbatas. Jadi mungkin ada kelonggaran di sana sini yang benda itu memang tak berlaku kat Malaysia ni. Jadi maksudnya kat sini kita nampak bahawa betapa penting sistem kewangan Islam ni yang kita ada kat Malaysia ini. Okay, so wanita ni ada kat mana dalam sistem ni? Okay, next. Next slide. Okay. Ini contohlah, contoh 3 figura. Okay, 3 figura wanita dalam kewangan Islam di Malaysia. Kenal tak siapa ni? Kenal tak? Bukan setakat wanita biasa, tapi pemimpin di dalam industri. Okay, Datuk Nur Syamsiah Mamak Yunus merupakan Governor Bank Negara sekarang. Governor Bank Negara kita adalah wanita tau. Okay, yang regulators yang paling strict kat dunia ni yang diketuai oleh wanita. Okay, Datuk Nur Syamsiah Mamak Yunus. Manakala Tan Sri Datuk Sri Dr. Zeti Akhtar pun kita semua kenal sebagai bekas Governor Bank Negara juga. Maksudnya sebelum Datuk Nur Syamsiah, Datuk MI, sebelum Datuk MI itu Tan Sri Zeti Akhtar. Dan sebenarnya Datuk Sri Dr. Zeti lah yang antara figura yang bertanggungjawab membawa sistem kewangan Islam kat Malaysia ni sebagaimana ianya hari ini. Dia memang amat committed memberi sokongan sepenuhnya kepada perkembangan dan menyediakan pelbagai infrastruktur lah yang menyokong perkembangan sistem kewangan Islam. Manakala Tan Sri Datuk Zarinah Anwar merupakan bekas pengerusi ataupun chairman Securities Commission, Suruhanjaya Security, iaitu another regulator lah. Sebab yang regulator utama adalah Bank Negara, secondly Securities Commission. Kan nampak kan? Two main regulators di Malaysia ni, ketua dia wanita. At one point of time tu, dua orang wanita. Tan Sri Zeti dengan Tan Sri Datuk Zarinah. Kedua orang wanita. Bila dia meet each other, tak tahulah apa dia bincang kan. Selain daripada bisnes dan industri berkaitan. Jadi kita nampak sekarang, premis sekarang kita boleh faham bahawa dunia kewangan Islam ini, terutama Malaysia ni memang amat penting dan signifikan. Dan sebenarnya dia antara industri yang banyak memberi nilai tambah kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Di sinilah juga para pelabur masuk melabur dalam Malaysia, dan yang mengendali sistem ini adalah wanita. Adalah wanita. Itulah menunjukkan betapa pentingnya peranan wanita, kan? Okey, mari kita tengok siapa pula penasihat syariah. Penasihat syariah. Next. Ini yang bahagian pengurusan. Bahagian penasihat syariah pula. Next slide. Okay, next slide. Sebab kewangan Islam ini dia berjalan dengan adanya bimbingan dan kawalseliaan daripada pakar syariah yang bertugas sebagai penasihat syariah lah. Ini antara wanita yang menduduki kerusi teratas dalam kepenasihatan syariah di Malaysia hari ini, iaitu di Bank Negara dan juga Securities Commission. Kalau Profesor Tengku Rabi'ah ni memang dia memang sit in all the four regulators tadi. Rasa kata Syamsiah pun. Kata Syamsiah
Syamsiah now sit in SC, Bursa and Nafsa. Yang Rabi'ah all four. Dr. Marjan adalah SAC yang barulah, yang baru dilantik Bank Negara, di Bank Negara. Dr. Marjan ini merupakan SPKPM, pimpinan PKPM tahun pimpinan PKPM di CFS Metrik tahun 94, 95. Okay. Maksudnya you all banyak boleh trace ni bekas PKPM yang memang merupakan figura-figura penting dalam pelbagai bidang. Okay, next. Siapa lagi? Okey, ini secara keseluruhan. Okey, secara keseluruhan ini antara sebahagian institusi bank dan takaful di Malaysia. Dan dalam industri kan ada banyak kan, ada bawah bank negara, bawah Securities Commission, Bursa dan Nafsa kan. Tapi kat sini hanya ambil satu je yang bawah bank negara. Banyak sangat institusi ni kan. Tapi nak tunjuknya peranan wanita ni memang besar di sini. Bawah bank negara ni inilah institusi kewangan yang ada. Dan setiap daripada mereka memang melantik wanita sebagai penasihat syariah. Kita boleh tengoklah setiap bank ataupun syarikat takaful, mereka ada komposisi wanita. Ada setengah tu memang wanita lebih ramai daripada lelaki sebagai penasihat syariah. This is the latest number, baru je update tadi. Double check tadi. Sebab ada beberapa bank yang baru. Contohnya bank yang hasil daripada merger acquisition, contohnya bank yang terbaru mana ni, MUFG ni yang terbaru. Okay, MUFG tu dia katakan apa ada yang baru. United Overseas Bank pun baru, agak baru bank tu. Syarikat takaful yang baru contohnya FDW, ada FDW di list. FDW nak letak dalam list ni. Dia nak menunjukkan memang setiap bank, almost every bank dan syarikat takaful memang ada penasihat syariah wanita. Kalau tak silap kira-kira jari tadi ada lebih kurang 27 orang. Okay, 27 orang yang sit in various banks. Ada yang berada dalam satu bank ataupun satu bank, satu takaful company, atau ada juga yang menjadi penasihat syariah di 3 institusi, bank, syarikat takaful dan development institutions, institusi pembangunan. Kan? Okay, next. Okay. Ini adalah merupakan sebab nak menunjukkan peranan wanita yang semakin menjadi signifikan dalam dunia kewangan Islam ni. Antara report yang terbaru lah, yang telah menjalani survey ataupun tinjauan fieldwork, mereka telah menyenaraikan wanita-wanita yang paling berpengaruh di dunia lah dalam bidang kewangan Islam. Ini antara top 10 tahun lepas 2020. Kita tengok kebanyakan Malaysia yang leading ni. Malaysia contohnya Profesor Dr. Nurmah Omar merupakan pakar kriminologi, commercial crime, pakar di ITM. Rank kedua Profesor Dr. Rabi'ah tadi kan, SAC tadi. Okay. Terus ni pun merupakan penasihat syariah dan ahli akademik di UIA. Okay, Dr. Dian daripada Indonesia, Saida daripada Oman, Maya Marisa Malaysia, tapi based in Dubai. Fitri Hatanti Indonesia, also Rafi also Indonesia, Indonesia tapi Indonesia. Dan Huang Le ni daripada China. Tapi yang teratas tu Malaysia lah kan. The first yang rank 1, 2 and 4 tu memang Malaysia. Okay. Ini yang top 10 tahun lepas. Dan senarai ini pihak Cambridge Financial Services membuat senarai ini berdasarkan peranan mereka dalam kepenasihatan, penulisan mereka, mereka publish kan,
dan penglibatan mereka dalam memberi latihan, bertangan di konferensi antarabangsa dan sebagainya. Okay, next. Okay. Women ni dia juga membuat tinjauan lapangan, survey, dan antara dapatan tinjauan tu, maaf tak sempat nak translate, okay. Antara dapatan daripada survey 2020, kita boleh simpulkan bahawa ingat survey ni ada worldwide, bukan kat Malaysia aja. Secara keseluruhannya ada bukti yang menyatakan terdapat diskriminasi. Walaupun peranan wanita ni besar, tapi still masih ada diskriminasi dalam bidang kewangan Islam ini. Mungkin keadaan ini agak bertambah baiklah sekarang tahun 2020 berbanding tahun 80-an, 90-an. Tapi ada bukti. Kena ingat ini worldwide, bukan Malaysia sahaja. Di Malaysia saya rasa tak ada timbul kot diskriminasi. Dan ya, poin nombor 2, disebabkan sebab cultural dan social issues. Isu-isu berkaitan dengan budaya dan sosial dalam setengah negara yang menghalang wanita terlibat secara aktif dalam industri ini. Okay. Tetapi sebenarnya secara umum di peringkat industri, mereka tak menghalang wanita untuk terlibat, terutama kepada wanita yang ada confident diri, yang bijak, kan? Semuanya atas wanita yang perlu mengangkat diri mereka dan to make them known, okay? Untuk mereka menyumbang kepada industri ini. Salah satu cara untuk mengangkat diri kita dan untuk untuk membuktikan yang kita ini bersedia untuk menyumbang kepada industri adalah melalui penulisan. Sebenarnya orang mengenal kita kebanyakannya melalui tulisan. Tulisan yang berasas kebenaran lah, maksudnya facts. Tulisan kita tu bukan tulisan merapu. Sekarang kan dalam social media kan macam-macam kan. Orang tulis kadang baseless punya writings. Jadi kita nak dikenali sebagai penulis macam mana? Tentunya kita mahu dikenali sebagai penulis yang memberi tambah nilai kepada sistem kehidupan masyarakat kan. Jadi itulah cara wanita untuk diketengahkan kan, dan cara mereka berkongsi kebijaksanaan mereka dalam terpulang industri apa pun. Dalam industri kewangan Islam ni memang mereka dikenali pun melalui penulisan mereka. Kita semua, saya sendiri pun orang mengenali bukan sebab isteri ahli politik. Itu memanglah kan. Tapi maksudnya dalam bidang saya, orang kenal saya sebagai ahli dalam bidang tertentu daripada penulisan saya sendiri. Jadi itulah cara wanita. Kita tengok hasil tinjauan kepada beberapa populasi wanita sedunia tentang keterlibatan wanita dalam industri kewangan Islam. Ini survei ini dijalankan satu dunia kepada beberapa responden dan inilah respon daripada responden. Kalau yang biru tu mengikut responden mengatakan bahawa
masih rendah lah. Penglibatan wanita dalam kewangan Islam ini memang amat rendah lagi. Dan sebab kedua, bidang perbankan dan kewangan ini bukan satu bidang yang popular, bukan merupakan satu profession yang popular di kalangan wanita. Dan kena ingat kebanyakan negara-negara Islam yang menawarkan perkhidmatan Islam ni kebanyakannya memang dari segi sosialnya wanita lebih kepada terlibat kepada bahagian domestik. Tidak sangat kepada korporat ataupun industri kewangan. Berbanding kepada negara-negara lain lah, negara-negara yang bukan Islam. Dan sebab seterusnya, menurut responden, industri ini adalah industri yang didominasi oleh kaum lelaki, kaum Adam, yang banyak memberi kesan kepada peluang wanita untuk terlibat. Bila yang respon yang dalam kuning tu, kan, ada juga mengatakan sebab syarat-syarat tertentu seperti pemakaian, syarat-syarat tu banyak mengekang lah penglibatan wanita. Jadi sebab tu ramai wanita tak seronok lah dengan kewangan Islam ni. Dan juga dari segi kelayakan, kan? Sebab tak ramai wanita yang punya kelayakan dalam bidang kewangan Islam dan soal-soal lain lah. Jadi secara umumnya syarat-syarat yang pelbagai, sebab yang pelbagai yang dinyatakan oleh para responden ini macam ada tiga half macam 40%, 30%. Sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa memang wujud barrier yang jelas, real barrier, yang memberi cabaran kepada wanita untuk terlibat secara direct, secara terus dalam kewangan Islam, kerana dunia industri ini lebih dikontrol, dikawal oleh pihak lelaki lah, kan. Dan sebahagian besar daripada mereka juga mengatakan wanita ini kurang berminat dalam bidang ini, dalam bidang kewangan Islam, kerana faktor juga mungkin juga disebabkan oleh faktor budaya setempat, faktor sosial, sensitiviti, dan kerana tugas mereka yang lebih lebih demand lah mereka di rumah secara domestik. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada responden mengatakan bahawa apa-apa barrier sekalipun, ianya semuanya bergantung kepada wanita itu sendiri. Seorang wanita yang kuat dari segi ilmu, personality, mampu menghadapi apa saja. Kan, kerana setiap daripada kita ini ada kelebihan dan kekurangan ataupun limitation tertentu. Dan kita perlu tahu apakah keutamaan kita, apa kita nak dalam hidup sebenarnya, apa kita nak sumbangkan kepada masyarakat. Itulah maksudnya, tak ada excuse lah kalau betul-betul minat, kan, sepatutnya tak ada excuse lah untuk terlibat dalam apa sahaja bidang, termasuklah bidang kewangan Islam. Okay, next. Okay, teruskan Boleh teruskan. Okay. Jadi daripada perbincangan tadi, harap-harap kita sekarang boleh nampak bahawa bidang kewangan Islam, bidang ekonomi kewangan Islam ini adalah satu bidang yang luas, bidang yang amat signifikan dan menjadi salah satu komponen penting dalam satu negara. Maksudnya kemakmuran satu negara ini memang banyak disebabkan oleh kemakmuran dalam bidang kewangan Islam juga. Sebab itulah mereka yang terlibat dalam kewangan Islam ini adalah mereka yang betul kompeten dan betul-betul committed. Dan kita nampak bahawa antara yang mengisi ruang-ruang penyumbang dalam bidang kewangan Islam ini juga adalah kaum wanita yang tidak kurang hebat
sumbangan sama ada dari segi pengurusan, menjadi ketua organisasi dan sebagainya, dan juga dari segi kepenasihatan. Jadi peranan wanita ni memang pelbagai, memang macam-macam. Ada constraint, ada limitation, ada halangan dan sebagainya. Itu biasa. Mana-mana bidang pekerjaan pun, mana bidang-bidang bidang-bidang pekerjaan dan bidang-bidang kita memberi sumbangan memang ada pelbagai constraint. Okay. Jadi apakah yang kita nampak wanita ni? Apakah kelebihan wanita? Yang mana yang menyebabkan industri kewangan Islam ini membuka pintu seluas-luasnya untuk mereka terlibat. Kan memang kalau kat Malaysia lah, kalau di Malaysia ni sebenarnya tak timbul pun diskriminasi ni, tak timbul pun double standard. Kalau kita layak, kita boleh pergi lebih jauh. Kan? Kalau kita nak tengok CEO, CFO, kan? Yang top management, ramai wanita yang jadi head HR, head bahagian pengurusan risiko, audit, jabatan perundangan, semua kan memang wanita. Okay. Maksudnya kalau kita betul-betul fokus dan kita tahu menyusun priority, wanita ni memang boleh pergi lebih jauh, kan? Dan itu salah satu kelebihan wanita. Apa kan? Wanita ni dia memang multitasking, dia boleh buat berbagai benda, kan? Cuma wanita perlu tingkatkan dari segi energi dan fokus lah, kan? Sebab itu antara challenge kita sebagai wanita. Energi kita mungkin tak seperti kaum lelaki, kan? Fokus kita mungkin tak seperti kaum lelaki sebab kita terlalu banyak fokus sampai satu perkara tu memang kadang memberi halangan kepada fokus kita secara optimum. Okey, apakah kelebihan wanita yang menyebabkan industri kewangan Islam ini membuka pintu seluasnya, memberi peluang seluas-luasnya untuk mereka terlibat. Okey, wanita ini kita percaya bahawa wanita ini memang lebih berhati-hati sebelum membuat keputusan. Terutama bila kita memegang sesuatu amanah, kita menguruskan sesuatu, kita memang fikir pelbagai aspek, consider all factors, pros and cons. Sebab tu kita kadang-kadang tak tahu kenapa tiba serabut. Apa dia serabut ni? Sebab banyak sangat fikir kan. Tapi kalau kita list down, benda ni kita kena buat dulu, benda ni boleh nanti. Kita buat benda ni, apa pros, apa cons, kan. So, kita memang berhati-hati sebelum membuat keputusan. Kalau tak campur emosi lah. Perempuan ni antara challenge dia yang paling besar emosi, kan. Kalau dia boleh manage emosi dia well, cara baik, memang super. Sebab dia memang amat teliti orangnya, wanita ni kan. Jadi memang sebab tu industri kewangan ini perlukan mereka yang teliti. Dan terutama penasihat syariah, kita perlu teliti membaca dokumen, membaca apa-apa proposal, kertas-kertas cadangan kan. Apa-apa klausa-klausa dalam surat perjanjian kan. Jadi sebabnya memang wanita lah yang memang lebih detail berbanding lelaki lah. Ini secara general lah. Walaupun ada exceptions lah yang lelaki lebih detail, tapi secara umumnya memang wanita lebih detail sebab ni. Lebih detail dan tegas. Wanita ni satu je yang kalau orang tak suka kalau wanita jadi ketua. Tegas, ikut buku. Kan? Orang tak boleh nak bodek ke, tak boleh nak argue ke, tak boleh. Mungkin sebab kita dah biasa kat rumah kan kita akan tegas kan. Dekat rumah ni kita ni lawmaker dengan law enforcer. Kan? Semua kena ikut kita. Kita yang kat rumah ni kan we are the law kan. Jadi kita memang tegas. Kan? Jadi memang traits ni, ciri ni memang amat diperlukan. Terutama bila kita menguruskan kekayaan dan kewangan seorang. Kita memerlukan nilai-nilai ketegasan dan transparansi yang tinggi. Amanah lah antara seseorang yang amanah. Dan wanita juga adalah lebih mudah didekati, approachable. Kalau kena dengan tajuk, topik nak bercakap, memang terus masuk, terus klik. Dan kita memang tak kurang melabel orang. Sebab wanita ni dia kurang politicking kan. Jadi dia macam geng semua orang kalau kena dengan tajuk dia kan, minat dia kan. Katalah orang ni nampak macam garang kan, garangnya, striknya kan. Tapi tiba-tiba kita tahu dia ni minat K-drama contoh. Kan. Jadi kita pun tahu lah macam-macam cara nak mendekati dia mengikut
minat dia tu. Itulah wanita, kan. Lebih berani dalam mengeluarkan pendapat dan mempertahankannya. Wanita ni dia kadang-kadang dia kamikaze, dia adalah kamikaze. Sebab siapa dengan emosi kan. Jadi dia nak apa-apa dia macam cakap je. So, dia tak ada self interest. Dan bagi dia kena suarakan, dia kena berkata yang benar. Okay? Tanpa mengira apakah implikasi daripada berkata benar tu. Itu antara kelebihan wanita lah. Kan? Dia berani dan lebih detail dan lebih mudah didekati. Dan kelebihan ini juga sebenarnya mungkin boleh memberi dugaan juga kepada wanita. Jadi apakah cabaran wanita? Biasalah hidup dunia ni kan. Ada kelebihan, tentunya akan ada challenges ataupun cabaran. Jadi cabaran wanita dalam kewangan Islam dan ekonomi Islam ini adalah next slide. Okay, undang-undang utama dalam kewangan Islam adalah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam yang digazet pada tahun 2013 yang amat menekankan aspek kepatuhan syariah. Yang bermakna apa-apa salah laku ataupun apa-apa produk, apa-apa perkhidmatan, apa-apa operasi yang dibuktikan tidak patuh syariah, ini dikira sebagai kesalahan jenayah. Kesalahan jenayah. Okay, so non-syariah compliant amount to criminal offence. Okay, punishable by criminal punishment. Okay, criminal punishment. Dan inilah salah satu undang-undang di dunia ini yang mengklasifikasikan tidak patuh syariah sebagai kesalahan jenayah. Jadi siapakah yang akan bertanggungjawab? Kalau tiba-tiba kita dapati satu produk, katalah produk bank Islam lah, kan? Satu produk bank Islam ni tiba-tiba kita rasa memang tak patuh syariah. Memang salah, kan? Dan kita pun report. Dia report bila buat penyiasatan, betul ada prosedur yang memang salah cara dia. Mungkin ada percampuran antara dana halal dan tak halal, ataupun tempat pelaburan tu punya bukannya kaunter hijau tapi kaunter tu dah bukan hijau dah, dia kaunter merah dah. Jadi bank Islam tetap teruskan melabur dalam kaunter merah tu. Kalau lepas penyiasatan didapati bahawa bank Islam betul-betul salah, betul-betul terlibat dalam aktiviti yang tidak patuh syariah, jadi siapakah yang akan kena saman? Kalau berdasarkan undang-undang Akta 2013 ni, ada tiga pihak, tiga key organs yang akan disabitkan kesalahan. Pertama, ahli-ahli lembaga pengarah, board of directors. Okay, board of directors, ahli-ahli lembaga pengarah. Kedua, senior management, pihak pengurusan tertinggi, CEO, CFO, head compliance, head audit, semualah siapa yang terlibat. Ketiga, organ ketiga adalah jawatan kuasa syariah. Okay, jawatan kuasa syariah. Apa kesalahan jenayah itu dan apakah punishment tadi? Kalau di bawah akta ini, kalau disabitkan kesalahan, mereka yang bersalah akan menjalani hukuman penjara tidak lebih daripada 8 tahun atau membayar fine. Okay, membayar fine atau ganti rugi tidak lebih daripada 25 juta. 25 juta atau kedua-duanya sekali, bergantung kepada tahap kesalahan, tahap kesalahan jenayah tersebut. Jadi undang-undang ini memang buat peranan penasihat syariah ataupun tak kira lah wanita sebagai penasihat syariah ke, sebagai management ke, pengurusan ke, kan.
Jadi mereka memang terdedah uh, kepada kepada ini, pada kesalahan jenayah begini, dan tentunya akan menuntut peranan mereka yang lebih mencabar, kan, expectation yang lebih tinggi. Oleh itu dan dalam masa yang sama, wanita juga perlu menjaga adab lah, walaupun dia boleh pergi ke mana saja, dia naik ke pelbagai seberapa tinggi yang mampu, wanita perlu menjaga akhlak dan adab sebagai wanita. Kita ada kehormatan kita, maruah kita sebagai wanita. Kita ada nilai kita, etika kita, kan. Tahap ikhtilat kita perlu dijaga. Terutama penasihat syariah. Dan kita ada code of conduct sebagai penasihat syariah. Ada benda yang kita kena jaga, kan, dari segi pemakaian, percakapan, kan. Tak boleh pergi ke tempat tertentu. Kita orang nampak, ustazah tu pergi ke mana contohnya, pergi ke kelab ataupun pergi ke karaoke. Tak boleh lah, sebab kita ada kod etika kita sebagai penasihat syariah, atau sebagai pegawai syariah. Dan satu lagi cabaran wanita ni untuk menyeimbangkan peranan mereka yang pelbagai, kan. Sebab ialah kita di industri, kita boleh jadi apa saja, CEO ke, head syariah ke, penasihat syariah ke. Tapi bila kita kembali ke rumah, kita perlu bertukar topi menjadi apa saja lah. Mungkin menjadi seorang anak kepada ibu kita yang semakin berusia, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai menantu, you know. Jadi semua ini memang menuntut ilmu yang tinggi lah bagi wanita untuk menyeimbangkan peranan mereka yang berbagai tanpa memberi kesan yang buruk pada mana-mana peranan mereka yang mereka pegang. Dan tugas mereka dalam bidang kewangan sendiri juga sebenarnya tidak menentu. Kadang-kadang mereka perlu ke luar daerah. Ini memang peran yang besar lah, terutama kalau mereka ini ada anak yang kecil ataupun punya suami atau ahli keluarga yang menuntut wanita ini lebih berperanan di rumah, terutama pada hari cuti ataupun di luar waktu bekerja. Jadi memang ini antara benda yang mengekang lah peranan wanita untuk lebih jauh dalam bidang kewangan Islam ini. Tapi biasalah, kan, ini sebahagian daripada asangkara kehidupan. Dalam kehidupan ni kadang-kadang kita perlu memilih antara dua benda yang kita suka. Ada kalanya kita perlu memilih antara dua benda yang kita tak suka. It's all about choices, okay? And how you manage your affairs and your priorities. Okay. Ada beberapa cadangan lah yang kita boleh kongsikan di sini. Cadangan. Okay. Sebab penggiat dalam industri kewangan Islam ini, dia orang tak boleh bekerja secara solo. Dia tak boleh bekerja secara fardiah, individually. Mereka boleh bekerja dalam satu pasukan, in a team. Mana-mana pun, mana-mana organisasi pun, we have to work in a team, dalam satu jamaah, dalam satu pasukan. Di antara jamaah pasukan dalam industri kewangan ini adalah sekretariat syariah, okay? Penyelidik yang boleh membantu penasihat syariah atau pegawai syariah untuk berperanan dengan lebih efektif, dan boleh memberi sumbangan yang lebih optimum kepada industri ini. Dan jika mesyuarat, kan, mesyuarat itu perlu dijalankan dengan lebih efektif, time efficient, tanpa perlu memakan masa yang panjang, kan. Ada mesyuarat yang sampai malam tau, mesyuarat malam, start pukul pagi, kita berhenti waktu lunch, ke tengah hari solat, sambung pula sampai petang, ada sampai malam. Jadi memang ini cabaran lah untuk wanita, kan. Jadi kepada institusi yang mahu mengekalkan wanita sebagai penyumbang pada institusi mereka, mereka perlu berterima rasa dan perlu memikirkan macam mana cara mengendalikan mesyuarat atau apa aktiviti yang tidak mengganggu gugat kebajikan penasihat syariah ataupun pegawai syariah mereka. Dan apa lagi kemudahan dan kebajikan buat penasihat syariah yang punya bayi menyusu. Alhamdulillah, saya dah lepas dah stage ni, kan.
Kalau dulu mana-mana angkut lah handbag lebih tu. Kan kadang-kadang kena pergi outstation kan. Masa pernah jadi chairman Penasihat Syariah, pengerusi lembaga Penasihat Syariah dulu. Kadang-kadang kita ada off-site meeting kan. Kena ikutlah mereka pergi Penang ke apa. Memang seksa lah. Sama ada kena sediakan bekal ataupun angkut sekali. Biasa tak angkut lah sebab tak boleh fokus kan. Kena sediakan bekal lah. Lepas tu kadang-kadang kita dulu setiap tahun Penasihat Syariah ini kita ada forum, international conference. Kita memang almost all Syariah Committee memang berkumpul di Jeddah. Biasanya pada minggu pertama Ramadan. Kita pergi di sana dan bank hantar. Di situ kita ada forum berbincang dengan Penasihat Syariah daripada negara lain untuk mencapai satu kesepakatan lah. Terutama dalam isu-isu yang kita selalu khilaf. Macam tu mengangkut lah kalau ada menyusu memang bawa lah sekarang nak menyusu dalam conference, bawa lah anak dalam conference. That's among the challenges. Cuti diberikan bagi kes tertentu. Okay. Sebab Penasihat Syariah ini pun dia perlu ada cuti. Terutama waktu meeting kan. Kadang-kadang Penasihat Syariah ni dia dalam cuti bersalin. Sedangkan meeting kita tak boleh tuang meeting. Macam tu je. Dalam setahun katalah 12 meeting. Katalah meeting tu sebulan sekali. Setahun 12 meeting. Kita tak boleh absent lebih daripada 3 kali. Jadi kita perlu tengoklah keadaan. Kalaulah cuti yang ada sebab, contohnya cuti melahirkan, cuti sakit yang real, perlu memberi pertimbangan. Ataupun mungkin boleh membuat mesyuarat jarak jauh lah, online dan sebagainya. Okay, insentif lain seperti menghantar kepada program latihan untuk meningkatkan ilmu dan untuk update mengemas-kini maklumat tentang kewangan Islam. Sebab kewangan Islam ini adalah satu industri yang bergerak pantas. Kalau kita tidak mengikuti update, kita akan ketinggalan daripada isu-isu yang terbaru. Memang cepat. Macam sekarang kan, apa isu sekarang? E-wallet, hashtag, all those things kan. Crowdfunding. Kalau mereka yang ketinggalan setahun pun tak tahu dah apa yang berlaku tahun ini kan. Jadi apalagi orang wanita kan yang yalah kita kan dengan rumahnya, dengan beranak, sekali beranak berapa ribu kat cabut kan. Asyik lupa kan. Jadi memang perlulah sentiasa diberi peluang untuk belajar dan belajar. Sampai bila-bila lah. Sebab ilmu yang kita ada ini bukan sahaja berguna untuk diri kita, juga berguna untuk industri, dan kalau kita juga merupakan pensyarah atau pendidik, kita boleh guna ilmu yang sama untuk memberi makna kepada pelajar kita. Kan? Daripada kita mengajar teori, kan, kita boleh berkongsi praktis yang betul-betul berlaku di industri. So, cara sedemikian akan memberi makna yang lebih berguna kepada pelajar kan. Kita pun nampak beza kan kalau kita belajar dalam kelas, cikgu kita tu pensyarah kita cakap benda teori je, boring kan. Tapi kalau cikgu kita kerap bercerita, bagi example ataupun berkongsi pengalaman, kita pun rasa seronok. Kita rasa seolah kita ni bukan berada dalam kelas kan. Jadi itulah antara sebab kita terlibat dalam pelbagai bidang. Kerana kita ingin memberi, kita ingin menyumbang, kita ingin berjasa kepada madu'un kita yang pelbagai. Begitulah kami wanita yang terlibat dalam industri kewangan Islam ini. Saya rasa most of us have a very clear consciousness, conscience yang kita terlibat ini bahawa demi dakwah dan tarbiyah. Jelas kan. Bagi saya sendiri pula secara personalnya, nak kira memanglah stres bila kerja dan kewangan Islam ni kan. Balik tak menentu. Kalau masa dekat Standard Chartered dulu kan, International Bank very demanding. Meeting memang habis maghrib. Itu pun kalau waktu kita nak balik pun, berjalan ke kereta pun, pegawai-pegawai ikut kita ke kereta. Masih tanya lagi kita apa-apa. Nak tunjuknya, very demanding. Masa kita cuti, masa kita dalam cuti bersalin pun, tak boleh pergi meeting kan. Diorang cari ke rumah. Sanggup ni. Dia ke rumah, kita tak boleh pergi ke bank, dia cari kat rumah. Meeting kat rumah. Very demanding. Tapi kalau niat kita jelas, kenapa kita terlibat? Pertama, untuk dakwah, untuk membimbing industri. Kedua, untuk kita pun menambah ilmu kita. Kan? Supaya kita boleh berkongsi dengan madu'un yang lain pula, iaitu pelajar kita. So, selagi niat kita jelas macam itu, insya-Allah lah Allah akan permudahkan lah
dan akan permudahkan untuk kita menjalani pelbagai peranan kita ini sebagai penggiat dalam industri, mana industri sekalipun, peranan kita di rumah dan sebagainya. Rasanya itu sahajalah perkongsian pada hari ini. Segala manfaat, input yang positif, yang baik itu semuanya datang daripada ilham Allah SWT. Okay? Dan apa-apa kekurangan, terlebih ke terkurang ke, tersalah cakap ke, berpunca daripada kealpaan diri sendiri. Okay? Wallahualam. Terima kasih kepada penaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kepada Dr. Nur Dianawati di atas perkongsian tadi. Banyaklah apa yang kita dapat dan sebenarnya industri kewangan Islam ni adalah salah satu yang dekat saya sebab saya sebagai pelajar perakaunan di Universiti Sains Islam Malaysia. Perakaunan? So sangat dekat lah apa yang dibincangkan oleh doktor sendiri. Okay, jadi saya akan simpulkan lah ataupun saya repak balik apa yang telah dibincangkan ataupun dikongsikan oleh Profesor Dr. Nurdiawati. Itu yang pertama tadi doktor ada bincangkan berkongsi tentang sejarah tentang kewangan Islam di Malaysia, macam mana boleh berkembang dan apa yang saya belajar, Malaysia adalah salah satu negara yang terawal yang adalah sistem kewangan Islam. Okay, jadi itulah yang pertama, Dr. Nurdiawati ada sentuh tentang sejarah tentang kewangan Islam. Okay, seterusnya doktor juga ada berkongsi tentang tokoh-tokoh wanita yang telah menyumbang dalam sistem kewangan di Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi ataupun bidang kewangan Islam. Okay, seperti yang kita tahu tadi, di Malaysia banyaklah penggubal undang-undang ataupun badan-badan bertanggungjawab di bawah industri kewangan Islam dan wanita juga berperanan lah menyumbang kepada sistem ekonomi dan kewangan Islam itu sendiri. Dan tadi adalah doktor sudah berkongsi tokoh-tokoh wanita yang sangat hebatlah bagi saya. Dan seperti Dr. Nurdiawati sendiri pun mungkin adalah salah seorang penyumbang itu sendiri. Okay, seterusnya doktor juga ada berkongsi tentang cabaran yang dihadapi ataupun yang dihadapi oleh wanita untuk berkecimpung ataupun bergiat menyumbang kepada industri kewangan ataupun kewangan Islam ni. Seterusnya doktor juga ada membincangkan tentang kelebihan wanita. Kita tidak nafikan yang wanita ini adalah sebenarnya kita tak boleh mengenepikan bakat-bakat yang mereka ada yang boleh menyumbang kepada negara itu sendiri sebenarnya. Seperti tadi doktor sendiri dah tunjuk tokoh-tokoh yang hebat lah, dan kita sendiri tahu contohnya macam wanita itu sendiri boleh juga menyumbang kepada pembangunan negara. Okay, seterusnya doktor juga ada berkongsi tentang cadangan agar para wanita ni dapatlah menyumbang bakti dekat dalam industri kewangan syariah ini. Okay, itulah sebab sedikit sebanyak apa yang Dr. Nurdiawati sudah kongsikan. Sebenarnya banyaklah juga. Okay, sebelum kita kita tutup kita punya perkongsian pada hari ini, saya ada satu soalan. Ini soalan penutup kepada doktor. Okay, saya bacakan soalannya. Okay, menyentuh tentang kewangan dan ekonomi berlandaskan syariah. Bagaimana proses-proses atau peluang pendidikan talent di Malaysia ini, khususnya wanita-wanita yang ada kepakaran untuk kita angkat ke luar negara, dan ataupun produk-produk yang kita keluarkan daripada kewangan Islam di Malaysia ni kita angkat ke luar negara. Contohnya macam takaful. Macam mana? Ataupun adakah kemungkinan? Doktor tak? Semua tu mungkin. Boleh je semua. Nak tak nak je. Kan? Talents ni
industri provide peluang kepada talents to contribute to industry. Yelah, mungkin sekarang keadaan ekonomi yang agak meleset tu mungkin antara cabaran terbesar kepada graduan hari ini. Tapi tak apa, tak apa. Kita buat pelbagai plan. Kalau kita tak boleh menyumbang lagi, kita cuba mempersiapkan diri kita dulu, iaitu kita sama belajar, kita ambil pengalaman, mungkin sama peringkat master dulu atau ambil apa-apa sijil profesional, dan kalau boleh kita cuba merantau. Kalau kita tak boleh, kalau kita ada peluang buat dalam lokal, dalam Malaysia, teruskan. Kalau ada peluang pergi ke luar negara, pun teruskan. Tapi itulah, kalau bila kewangan Islam ini industri yang paling sistematik Malaysia lah. Industri kewangan Islam paling sistematik Malaysia, dan dalam bidang pendidikan pun, pendidikan dalam bidang kewangan Islam pun Malaysia yang paling sistematik. Tapi bagus juga kalau ada peluang kamu belajar di luar negara untuk melihat cara, suasana, bi'ah pembelajaran di luar. Dan satu benda yang saya rasa saya hargai lah bila belajar di luar negara, pertama privacy, kan? Sebab kita tak terbelenggu dengan apa-apa social obligation. Sekejap je, uzlah setahun ke 3 tahun je. Uzlah sekejap. Tapi dengan azam untuk kembali ke tanah air untuk menyumbang. Yelah, negara kita ni kan, buruk-buruk pun negara kita. Kan, hujang batu negara sendiri, hujang emas negara orang. Memang seronok duduk negara orang kan. Sebab yelah, tak ada orang kacau kan, privacy. Tapi kalau kita ni melalui tarbiyah PKPM kan, hidup ni kita memang untuk berjasa kan. Jadi our satisfaction ni memang memang kena campur orang. Kalau kita usaha pun sekejap je untuk mempersiapkan diri untuk memberi lebih baik lagi kepada masyarakat. Jadi pergi je, terbang je ke mana-mana sahaja, tapi memberi azam bahawa satu hari saya akan kembali ke negara. Pun begitu, mungkin bila kita dalam industri ni, kita mungkin akan ada peluang, tawaran untuk menyumbang ke negara lain. Itu tak apa, pergi je. Bila kita dah bekerja kat Malaysia dan 2-3 tahun, tiba-tiba dapat offer pergi Dubai ke, Bahrain ke, Qatar ke. Kalau tak ada apa-apa constraint kat dalam negara, pergi je, pengalaman. Sebab dengan cara itulah Malaysia mengeksport tenaga ke negara lain. Dan sebenarnya itu yang berlaku pun all these years pun. Mana-mana negara baru yang mahu memperkenalkan sistem kewangan Islam, mereka akan merujuk kepada Malaysia. Kan? Dan Malaysia akan menghantarlah pakar-pakar. Biasanya pakar-pakar yang diselaraskan oleh INSEF dan ISRA lah. INSEF dan ISRA ni kan adalah pusat kajian dan pusat pendidikan tinggi di bawah negara. Jadi mereka menghantarlah pakar-pakar daripada dua-dua ni, INSEF dan ISRA, untuk membantu mengajar dan juga untuk membantu to establish dia financial system kat sana. Kita pada sini, kita sendiri PKPM kita dekat industri kewangan, banyaklah ramai. Kalau kat ISRA tu ada Dr. Marjan, Prof. Ashraf Hashim pun memang senior kita lah, dan jemaah kita. Semua tu orang-orang hebat lah. Kalau dulu Dr. Ashraf kan, Dr. Ashraf dulu dekat ISRA. Dulu kalau Dr. Ashraf pernah terlibat dalam kita silap negara Qatar dan Luxembourg nak buat perbankan Islam, di consulted by negara hantar Dr. Ashraf bagi training dan tolong bangunkan bank pertama dekat Qatar sampai sekarang. Dan waktu tu Qatar offer Dr. Ashraf untuk kerja dengan Bank of Qatar. Tapi Dr. Ashraf dia rasa seronok, lebih kata negara Malaysia lebih perlukan dia tak lah, dia terima lah. Maksudnya peluang career tu memang besar dalam bidang ni, nak tak nak je, tapi make sure you are well prepared. You betul-betul bersedia dengan ilmu. Tak malu kan, you bawa nama Malaysia, bawa nama UIA lagi. Tapi you are not able to fulfill the expectations of your stakeholders kan. Macam juga produk pun, produk or services, kalau yang paling inovatif Malaysia lah. Kenapa inovatif kat Malaysia berbanding negara lain? Kerana Malaysia ada semua infrastructure yang diperlukan. Most importantly, the legal infrastructure. Kan? Kita ada undang-undang yang membenarkan yang
menyediakan like a fair level playing field between Islamic and conventional system. Negara lain tak. Dia ada constraint ke situ, ada legal constraint. Dan kenapa Malaysia mampu untuk terlibat dalam pelbagai atau beberapa produk yang bersifat kontroversial. Bagi setengah negara lain, contoh negara Timur Tengah, dia menganggap Malaysia ni lenient ataupun berani terlibat dengan produk-produk yang bersifat kontroversial. Contohnya, jual beli hutang, sale of debt. Kenapa Malaysia buat? Negara lain tak buat. Kerana kita ada undang-undang. Our regulators yang paling strict. Maksudnya kalau kita buat benda yang orang kata terlalu banyak uncertainty, ketidakpastian, horror, tapi sebab ada undang-undang yang akan enforce the rights and obligations. Dia akan cari yang the culprit sampai keluar cacing. Kan? Jadi, kenapa tak boleh buat? Kan? Jadi, itulah antara sebab Malaysia ni dia agak frontiers lah dalam industri ni kerana we have all the support, all the infrastructures. Dan kena ingat, inisiatif kewangan Islam di Malaysia ni adalah daripada atas ke bawah, top to bottom. Different from other countries. Some other countries, the Islamic Finance Initiative are from bottom to top because of the demand, because of the especially demands lah. Orang bawah nak, the public demanded the government to provide Islamic finance. In Malaysia, government yang mulakan. Government just let the ball rolling. Kadang-kadang kita yang kat bawah ni tak tahu pun ada produk Islam. You tanyalah mak ayah you ke, kat family you ke, saudara mara you ke, apa ada account bank Islam berbanding konvensional. Lepas tercover dengan conventional insurance. Kami tak tahu what Islamic finance has to offer. See? In terms of banking shares pun, kita Islamic shares masih about over 35%. Sikit je over 35%. Maksudnya apa? About 65% still dominated by conventional market. Padahal, regardless of what the government has been doing for the past 14 years, tapi the shares masih 35%. Itu pun 35% pun, tahu tak siapa yang membuatkan naik tinggi tu? Bukan individual customer macam kita ni, tapi the GLCs. GLCs. Okay? EPF, KUAM, tabung haji, pada berkanun, which are requested by the government to park their deposits in Islamic bank. Government yang suruh. Itu yang tinggi 35%. Tapi orang perseorangan ke mana? Maksudnya, dakwah kita ni besar kat kawan Islam ni. Sebenarnya. So you boleh pergi jauh, nak tak nak je, whether it's timely or not. Kalau tak timely lagi, tak apa. Belajar dulu. Teruskan belajar dan belajar. InsyaAllah your time will come. Okey, terima kasih kepada respon soalan tadi. Saya setujulah apa yang doktor kongsi, apa yang doktor jawab tadi. Okey, jadi you pun adalah student UIA panggil I madam je. Okey, saya sebab audience macam-macam kan. Okey, jadi itulah kalau kita nak cakap tentang kewangan Islam ni, industri kewangan Islam ni sangat besar lah, sangat banyak lah yang kita perlu bincangkan. Mungkin nanti akan ada sesi lah, cuba yang ini kita fokus lah kepada sumbangan wanita itu sendiri ke dalam industri kewangan Islam ni. Okey, jadi kita nak apa yang kita nak capai, apa yang kita nak capai adalah supaya sistem ekonomi kita ini adalah bersih lah daripada segala yang tidak patut syariahkan. Lagi-lagi negara kita adalah negara Islam. Okay, jadi itulah kontribusi wanita itu sangat penting, ataupun adalah peranan-peranan penting yang dimainkan oleh wanita sangat banyaklah dekat dalam industri kewangan syariah ni. Okay, jadi masa pun sudah mencemburui kita. Terima kasih kepada Dr. Nordianawati kerana sudi menerima jemputan daripada kami, pihak PPIM. Okay, semoga doktor dipermudahkan segala urusan dan jagalah diri daripada COVID ni, insyaAllah. Itu saja. Segala yang buruk datang daripada saya, segala yang baik adalah datang daripada Allah. Minta maaf segala
tersalah kata ataupun gurau-gurauan yang terguris hatilah. Okay, jadi itulah penutup kita yang kita dah bincangkan tadi, sumbangan wanita dan ekonomi dan kewangan syariah. Kita ambil lah apa yang baik dan apa yang tak baik kita tinggalkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.